أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله مولانا العظيم. Alhamdulillah, insyaAllah nak sama-sama kita menyambung majlis ilmu kita. Moga-moga diberi kefahaman oleh Ta'ala akan kita, dan insyaAllah balas sama-sama kita mengamalinya. Jadi insyaAllah kita sambung ke surat berapa dah Dah ingat hari ni? 17 yang ketiga. Okey. Jadi insya-Allah kita sambung. Jadi habis dah kita bincang tentang manusia sebagai hamba. Jadi insya-Allah kita masuk manusia sebagai khalifah. Manusia sebagai khalifah. Tu dia. Okey. Jadi yang ketiga, itu maksud yang ketiga. Tugas manusia sebagai hamba selesai dah. Masuk khalifah pula. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, sebagai khalifah Allah. Tu manusia ni sebagai khalifah Allah. Kita kena sedar, kita mari atas muka bumi ni adalah menjadi khalifah. Tu khalifah ni benda ni kita tengok depan lagi. Biar kita sedar, bukan kita mari atas muka bumi semata-mata nak mari galak. Bukan. Ramai orang silap. Ramai orang silap. Dia tak tahu tujuan dia mari atas muka bumi. Dia mari galak. Dia mari cari binti banyak. Wak umur besar, bini ramai. Kereta besar. Hanya ingat tu. Bukan. Kena sedar. Okey. Sebagai khalifah. Mana dalilnya bahawa manusia ni menerima amanah daripada Allah? Tu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zalamuman jahula. Okey, maksudnya sesungguhnya kami yakni Allah telah kemukakan tanggungjawab kami kepada langit dan bumi serta gunung ganang, dan untuk memikul amanah ni maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya. Dan pada ketika itu manusia dengan persediaan yang ada padanya sanggup memikulnya. Ingatlah, sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula melakukan perkara-perkara yang tak patut dikerjakan. Surah Al-Ahzab ayat 72. Okey, maka ni dalil bahawa kita telah memikul, menerima amanah yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Taala tawarkan amanah dia kepada langit, bumi, gunung ganang, tidak mahu menerimanya. Tak terima. Dia kata dia tak layak terima. Tak. Kelengkapan yang ada pada dia tu, dia rasa tak mampu untuk menerima amanah tu. Tapi manusia yang menerima. Sebab apa? Manusia memang layak menerima amanah tu. Sebab tu manusia menerima akan amanah. Tuhan cukup lekat dah kepada kita. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan kesempurnaannya. Cukup dah zahir batin kita dengan akal, cukup Tuhan bagi kita. Tu Tuhan bersumpah dengan nafas, dengan diri. Fa'alhamaha fujuraha. Allah Ta'ala ilham dah satu sifat yang fujur, benda-benda yang tidak baik. Tu layak manusia tu. Wa taqwaha. Dan ilham yang ke arah ketauhidan kepada Allah Ta'ala, ketaatan kepada Allah. Cukup manusia. Manusia sudah ada dengan zahir batinnya sempurna. Sempurna manusia. Sebab tu manusia dia terima tu. Dia terima amanah tu. Tapi manusia dia lupa. Dia kata ni, dia lupa bahawa dia telah menerima amanah.
Ketika Allah Ta'ala tawarkan amanah, dia lupa dah bahawa dia telah terima dulu. Nampak? Sebab tu dia mari sini, dia dah ingat dia melakukan kezaliman. Lagu mana kata melakukan kezaliman? Yakni dia tidak meletakkan amanah kena pada tempatnya. Itu zalim. Bang. Jadi ambil atas individu kita ke zalim. Lagu mana? Mana amanah Allah? Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, perut, kemaluan, itu adalah amanah Allah. Jadi kita mesti letakkan mata tu kena pada tempatnya. Nampak? Baru tak zalim. Kena pada tempat mata tu. Jadi mata ni diciptakan Allah suruh tengok benda. Suruh tengok langit bumi, berdalilkan kewujudan Allah. Suruh tengok muka ulama, suruh tengok muka mak ayah, suruh tengok jalan ke masjid, suruh tengok kitab, suruh tengok hadis, suruh tengok Quran. Itu tujuan tak ada awak. Jadi bila kita tengok orang puang, tengok tempat maksiat, maka kita telah melakukan kezaliman. Maksud tidak meletakkan amanah kena pada tempatnya. Allahumma salli ala Muhammad. Itu individu atas diri kita. Dah kalau kita dilatih menjadi ketua kampung, YB, menteri besar, muat gimana amanah Allah? Rakyat tu amanah Allah. Mu kena bawa rakyat tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mu dah boleh galak gitu. Faham lagi? Kalau muat program galak, lagi parah mu kena. Faham lagi? Ni kena sedar. Sebab itu semua amanah Allah. Kita yang bertanggungjawab. Faham? Tu. Rakyat tu amanah Allah. Sebab tu kalau ambil atas diri kita, tangan, kaki, mata ni rakyat. Pemimpin, hati kita tu. Tu pemimpin. Raja dia panggil. Faham lagi? Tu. Dah kalau seorang suami pula, bining tu amanah Allah. Anak pinak tu amanah Allah. Mu gimana? Mu kenal Allah ke tak? Mu suruh semayang bang ke tak? Jawablah kita. Jawab lagi. Kita telah terima amanah tu. Kalau manusia sedar sini comel mengingat awak. Mengingat comel bumi itu. Kalau pemimpin itu sedar, pemimpin itu bertakwa kepada Allah, tak ada program-program melalaikan dalam negara kita. Nampak? Maksiat-maksiat tidak dibenarkan masuk. Perkara-perkara yang merosakkan akhlak anak muda kita tak boleh masuk. Nampak lagi? Kalau kita kajian Islam, kita dah wi. Pelacur-pelacur nak mari dedah aurat, dedah situ joget tu dah wi. Faham? Sebab merosakkan akhlak anak-anak muda kita. Tak betul lah ni? Itu negara. Kita tengok dalam rumah kita. Nak tak kita orang buat pesta agak dalam rumah kita? Nak mu? Namun ada gitu kau. Bila besar pergi kepada negeri, besar lagi pergi kepada negara, pergi lagi besar lagi dunia. Faham lagi? Itulah. Sebab merosakkan rumah kita. Itu amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tak sedar kita ni pemimpin. Allahumma salli ala Muhammad. Setiap pemimpin akan ditanya apa yang dipimpin. Kena tanya lagi pengembala. Apa lagi? Tu. Kena sedar. Tapi dia kata suka buat perkara-perkara yang tak patut dikerjakan manusia ni. Benda-benda yang tak patut buat, dia reka je. Allahumma salli ala Muhammad. Dia buat benda-benda yang tak patut, program-program yang tidak patut dilakukan. Kita buat. Tu manusia. Dia buat benda lagu tu. Sebabnya dia ingat dia telah berjanji dengan Allah. Dia telah menerima amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalil dia. Maka Quran mari beritahu kepada kita bahawa kita sedar. Aku terima dah amanah dengan Allah Ta'ala hari tu. Ni dalil dia. Al-Ahzab ni. Ni dalil dia. Nampak? Okey. Habis itu. Kita tengok kesimpulan. Kesimpulannya. Nak sipu dah daripada perbincangan kita. Hak lepas-lepas dah tu. Nak sipu semua sekali ni. Sipu ni nak buat kemah. Pegang kemah dah tu. Nak amal dah ni. Sipu-sipu ni nak buat kesimpulan, kemah-keming, dah buka dah, dan nak amal dalam kehidupan kita. Setelah kita faham bahawa kita ni hamba kepada Allah, bahawa kita ni khalifah. Kena sedar ni. Nak kesimpulan. Maka dia kata dapatlah difahami. Dapatlah kita faham bahawa hubungan di antara Allah Subhanahu Wa Taala dan manusia adalah merupakan hubungan di antara tuan dan hamba di dalam konteks ketuhanan dan kehambaan. Allahumma salli ala Muhammad. Kita tahu dah rupanya perhubungan kita antara Tuhan dengan hamba, ketuhanan dengan kehambaan. Itu perhubungan. Jadi
melakukan perhubungan ni setiap saat dan ketika antara hamba dengan pencipta. Tu perhubungan kita dengan Tuhan jangan putus. Tak? Jangan putus. Tengok Tuhan ajar dalam rukun Islam. Tak, rukun Islam. Kerja haji semua hidup sekali. Perhubungan kita dengan Allah. Nampak? Kau kecil, lepas tu benda pulau. Zakat. Tak, ada harta. Hubungan kita dengan Allah nak jaga. Lepas tu setahun 30 hari kau rapat. Kau dekat. 30 hari dalam setahun puasa. Lepas tu kau dekat lagi dalam sehari 5 kali perhubungan kita dengan Tuhan kau rapat. Lepas tu ada satu lagi hubungan yang tak putus. Tak putus setiap nafas turun naik perhubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni apa dia? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak putus hubungan kita dengan Tuhan siang dan malam 24 jam. Faham lagi? Tak putus hubungan kita dengan Allah. Sebab hamba ni dia sentiasa berhajat kepada Allah. Nak putus bila? Kita tak sedar. Nafas kita nak naik tak kata berhajat kepada Allah. Kalau tidak dia naik nafas tu. Nafas kita nak turun ke bawah berhajat kepada Allah. Kalau tidak dia akan turun nafas tu. Wa huwal ladzi yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah beritahu dialah Allah yang menghidupkan kita, mematikan kita dan dia berkuasa tiap-tiap segala sesuatu. Kena ingat perhubungan kita dengan pencipta. Tu kita nak sedarlah. Ni kita dah ingat ke Tuhan tentang hidup atas muka bumi. Berat sungguh. Dak berhajat kepada Allah. Ini silap kita. Kita silap. Kena sedar. Hubungan hamba dengan Tuhan. Kehambaan dengan ketuhanan. Kena sedar. Okey. Ni gelaran yang paling mulia di sisi Allah. Rebutlah peluang ni. Kita akan berimbang ni berebut. Dia katakan gelaran yang paling mulia yang diberikan Allah kepada manusia ialah gelaran hamba Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Gelaran hamba ni gelaran yang paling tinggi di sisi Allah. Malaikat duduk bawah, kita atas kali. Allahumma salli ala Muhammad. Hebat dah hamba. Hebat dah ni. Berebutlah nak jadi hamba. Tak, siapa nak masuk syurga kena jadi hamba. Tak jadi hamba tak dia masuk syurga. Allahumma salli ala Muhammad. Berat kita ni. Tak, mana dalilnya kata kena jadi hamba dulu baru masuk syurga? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi barulah wadkhuli jannati. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau dah bergelar hamba jangan harap nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Muhammad. Dah sifat hamba kita ngaji dah baru ni panjang lebar berapa bulan. Tak, ngaji sifat hamba saja baru ni. Kena sedarlah. Bukan mudah nak jadi hamba ni. Memang kita sembah Allah sungguh. Sebagaimana kita sebut dalam solat, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah aku taat, aku patuh. Hal lain aku tak taat, aku tak patuh. Betul tak? Kita ngaku sungguh-sungguh tu. Iyyaka na'budu. Perjanjian tu antara kita dengan Tuhan kita je tu. Iyyaka na'budu tu. Apa? Antara kita dengan Tuhan kita perjanjian tu. Allahumma salli ala Muhammad. Tak ada orang tu dah kita dengan Tuhan. Rapatnya dengan Tuhan, tidak ada jarak, tidak ada waktu, tidak ada masa kita dengan Tuhan. Ketika kita kata iyyaka na'budu. Sebab tu kita guna kalimah ka. Apa lagi? Tak ada jarak. Jauh tiada antara, dekat tak bersentuh kita dengan Allah. Rapatnya. Tu. Dan kita kata juga wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu juga kami minta tolong ya Allah. Aku tak syirik dah kali ni. Aku tak gantung dah selain padamu. Allahumma salli ala Muhammad. Comel Tuhan royak. Tapi kita tak sedar. Duk sembah benda lain. Tak, duk takut ke benda lain. Duk berhajat ke benda lain. Duk berhajat kepada Allah. Duk berhajat nak senang, nak biti banyak, nak kereta besar. Allah tak berhajat. Kita perlu kepada Allah. Nampak lagi? Di saat kritikal lagi kita perlu kepada Allah tahu. Jangan main-main. Allah je boleh tolong kita. PT tak boleh tolong. Asal cakap banyak nyawa lekang tukar nama lalu. Tukar nama lalu PT. Dah siapa boleh tolong kita masa lekang lagi? PT. Dah boleh. Siapa boleh tolong? Allah. Ni di saat kita susah. Sebab tu bila kita ingat kepada Allah ketika kita susah, ketika kita senang, Allah Taala akan ingat kita masa kita susah. Ni kita senang ni.
Nak gerak boleh, nak apa boleh, nak napas boleh. Ingatlah kepada Allah. Allah Ta'ala akan ingat kepada kita ketika kita susah lagi. Nampak? Di ambang sakarat. Itu hari yang paling susah. Masa tu nak Allah Ta'ala tolong. Dah masa senang, mudah ingat pun, mudah tegak pun agama dia, mudah ajak manusia kenal Allah pun, dah catong. Nampak? Daripada pagi pas ke petang, dah ajak seorang manusia kepada Allah. Dah berat kita. Dah muam dia. Maidang. Bodoh sungguh. Maidang. Buat apa? Belagakan sekilar. Ada ni zaman dah main ikan pula. Kapung aku saja ikan. Nampak? Pas kau kapuang main ikan. La ilaha illallah. Pernah dengan botol air kul blok tu, botol bekas suar, bekas air, beli air. Dia tak dah ikan tu atas meja. La ilaha illallah. Duk tengok ikan. Dah ajak manusia kenal Allah. Ni manusia lupa dah ni. Tujuan dia diciptakan. Apa nak tanya orang Perairan Star? Daripada Jumaat hari tu sampai Jumaat hari ni, berapa orang kita ajak manusia kenal Allah? Jawab kali. Jawab dalam hati. Orang ni agak-agak. Amba kabur anak buah hamba malam berbebel malam. Amba kata kalau manusia wa amal sungguh. Hak Nabi tinggal. Ajak manusia kepada Allah. Comel dah kita ni. Berapa puluh tahun dah kita hidup. Kalau kita ajak semua ke kanan store hari-hari. Ajak dia kenal Allah. Hanya mari dia kenal. Betul tak? Dah hari-hari dia rakyat. Betul tak ni? Ni kita dah ajak dia saya ke darah juga. Sama naik dengan dia. Cuma kita pakai piyah dia jauh. Betul tak? Ni kata sebab kita tak faham lah tu. Betul tak? Kita mesti ajak manusia kepada Allah. Itu tugas kita. Mari atas muka bumi Allah. Bukan mari gadak. Nasib baik ada buat-buat tabligh. Mari daripada jauh. Ajak kau pergi sejik ketuk pintu kita. Betul tak? Dah kau tidak ajak. Yelah ni. Kita dalam 40 tahun duduk kampung kita dah ajak seorang pun mari sejik. Betul tak? Nasib baik tabligh mari jauh-jauh pikul puyuk apa serba. Mari ajak rumah ke rumah, ketuk pintu. Ajak mari sejik. Nasib baik dia mari bawa rahmat. Faham lagi? Tu kau tidak ada. Ni kata itu sunnah. Sunnah Nabi. Nabi pergi ke kemah-kemah. Nabi naik bukit. Nabi pergi lembah-lembah. Ajak manusia kepada Allah. Qul, Nabi kata. Katakanlah. Nampak? Nabi berkata la ilaha illallah. Saksi tiada Tuhan selain Allah. Tuflihun, mu akan berjaya. Itu Nabi pergi di kemah-kemah. Ajak manusia kenal Allah. Kita kena buat gitu lah. Ni kita disibuk dengan harta benda sampai dah nak kerja dakwah. Daripada dakwah tu kerja kita. Faham lagi? Kita tak sedar dah tu. Kita telah menerima amanah daripada Allah. Masing-masing bawa tugas sikit-sikit seorang. Rengang bebanang. Betul tak? Membawa cara mu, aku bawa cara aku. Ajak manusia kenal Allah. Tu tugas kita. Ni duk sibuk nak tambah rumah. Biar besar. Faham? Aku tengok tujuh kaki kot panjang. Lebar 3 dalam 7. Hak tu je. Harta tak banyak pun. Dah luas-luas air tanah je. Tu pun tanah wakaf. Betul tak? Tanah dia hak berekar-ekar tak guna pun. Betul tak? Tu kata duduk belakang sejik tu kau. Patut muncul tengah dalam laut. Siap mahkota duduk bawah tu. Dah semua orang kaya. Ni kata supaya je naik van jenazah tu kau. Dah naik BMW 7 Series dia. Betul tak? Naik van jenazah. Buat 3 lenda. Betul tak? Dah mu kaya pun. Kena. Ni yang kata. Nampak? Duduk atas latar kau. Orang letak. Degung depan. Faham lagi? Ke duduk atas sapok pilu, dah duduk pilu. Dah duduk duduk atas tu je kaya pun. Ni tu sama je. Kita serupa. Serupa je kaya miskin. Betul tak? Duduk nak tanah belah ke bawah tak ada batal pun. Batal benda. Batal batu pun. Bang, batal golek lapik batu ke kiri kanan. Nampak? Tak mui golek. Ada benda lebih itu. Dah mu kaya. Ugi kita. Mesti menjadi hamba. Baru kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kubur tu kepik kita dengan penuh kasih sayang. Allah nikmatnya. Orang kenal Allah ni nikmat. Nampak lagi? Macam duduk dah pelukan mak, pelukan ibu. Tengok budak-budak ni suka tak kita peluk je? Allah sukanya. Tak boleh lepas. Kita letak atas latar. Wah, nangis. Betul? Budak-budak kedak ni. Kita pun ambil, kita riba, kita peluk senyap dan sedapnya. Maka begitulah kubur sambut kita dengan penuh keriangan. Allahumma salli ala Muhammad.
Kalau kita bergelar hamba. Kalau musuh Allah, jaga mu. Faham lagi? Kita nak sedar. Nak bergelar hamba, bukan main-main. Hamba ni bukan main-main. Darjah yang paling tinggi, paling mulia di sisi Allah. Sebab Nabi kita dimuliakan dengan nama hamba. Ketika mana Nabi dimuliakan oleh Allah? Ketika Nabi diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke hadratnya, ke Sidratul Muntaha, ke tempat yang paling tinggi. Yakni Tuhan panggil Nabi kita dengan nama hamba. Subhanallazi asra bi'abdihi. Dengan nama hamba. Allahumma salli ala Muhammad. Siapa bergelar hamba, Allah Ta'ala akan angkat darjah dia ke 7 tala langit. Siapa musuh Allah, Allah Ta'ala akan lapor patak bumi yang ke 7. Jangan main-main. Nampak? Pintu langit tidak dibuka kepada orang yang derhaka kepada Allah. Orang yang melakukan kezaliman, tempat dia di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waliyahzubillah. Ini yang kita kena sedar. Kita menerima amanah Allah. Okey, maka dia kata, maka sudah semestinya lah seorang hamba yang sebenar, hamba yang sebenar, apa dia? Akan mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah yang Maha Pencipta. Allahumma salli ala Muhammad. Kita akan beribadah kepada Allah semata-mata. Sebab Allah Ta'ala perintah kita suruh sembah dia. Mana dalil dia? Kamu suka baca ni ayat ni. Innani anallahu la ilaha illa ana. Tuhan aku, sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan selain aku. Yang mencipta langit, yang bumi, segala-galanya aku. Fa'budni. Maka mu kena sembah aku. Allahumma salli ala Muhammad. Tuhan beritahu suruh kena sembah dia. Lagu mana cara sembahmu ya Allah? Wa aqimis salata li zikri. Dirikanlah sembahyang dengan khusyuk. Ingat aku. Itu cara aku ajar mu sembah aku. Kita sembah Allah hari ni, Allahu Akbar, paratok ke sabasung. Inilah kata. Berat menanang ni panggil. Betul tak ni? Tak berusaha pun untuk hati kita ingat kepada Allah. Kita telah menyalahi. Wa aqimis salata li zikri. Dan dirikanlah sembahyang untuk ingat aku ya tu. Bukan suruh ingat ke lain. Tu. Sebab tu bila kita baca surah Al-Fatihah tu kita ngaku. Kita kata iyyaka na'budu ya Allah, dan musuh aku sembahmu sekarang ni aku sembahmu ya Allah. Betul tak? Rasa kan ni kalau kita sembahyang kita hadir sungguh hati kita gitu. Ya Allah, aku mari nak sembahmu ni ya Allah. Setelah mu perintah aku suruh sembahmu, maka aku kata iyyaka na'budu, aku sembahmu je, orang lain aku tak sembah. Aku ajak belaka. Iyyaka na'budu dia jamak, kana'budu, bukan ka'budu. Kana'budu maksudnya kami. Aku ajak anak bini aku ajak keluarga aku ajak jiran aku ajak semua orang kampung aku ajak semua ya Allah, sembahmu. Nampak? Hak tu hak kita kata. Dia apa tu bit luar dah ajak besar rambut sembah Allah. Mulut kata nak ajak segema, tubik dah ajak setarang baros. Ni kita tak faham hak kita sebut. Bang, dusta tak kita? Ambil ingat lagi tahun berapa Empah baru menang tahun 99 gitu. Tok Guru Haji Adi buat kuliah di Masjid Ladang, panggil kuliah tafsir. Hamba dengar tafsir surah Al-Fatihah masa tu. Dah iyyaka na'budu, lagu mana tafsir dia? Tok Guru Haji Adi tafsir. Tak semua sekali yang ada pakak sembah Tuhan. Seorang tak mampu kena hipong semua sekali. Allahumma salli ala Muhammad. Tu katakan na'budu. Dah kita biling kita dah ajak sembah Tuhan. Faham lagi? Dah lagu mana kita sebut iyyaka na'budu. Tu kata Tok Guru ni jadi Tok Guru ni ahli tafsir pula iyyaka na'budu. Kanak-kanak ni kami, bukan ka'budu. Kalau ka' tu aku. Kata Allah Tok Guru ni Aziz. Faham lagi? Ni kita nak faham. Quran tu kena faham. Bila kita faham, baru kita boleh amalkan. Kalau kita tak faham, macam mana nak amal? Betul tak? Ni kata. Kita tak amal Quran. Malam berkabur di berbabatah. Mesti sikit bab Quran. Sahabat Nabi kata kan masa zaman dia. Dah, masa zaman aku ni, sahabat-sahabat baca satu surah, amalnya begitu hebat. Dia baca, dia hafaz sesurah je, tapi amal dia hebat. Dia amal sungguh apa yang dia baca. Nampak? Yang aku bimbang kayak gini, dia kata manusia hafaz Quran macam minum air masuk. Tahu minum air sejuk, mudah gok habis. Dah, ramainya hafaz Quran, tapi dia amal setarang baruh. Payah nak mengamalkan Quran. Betul tak hari ni? Betul tak hari ni? Situ Quran sini Quran kan? Berebut hafaz, tapi nak amal tu. Tapi zaman sahabat satu surah saja hafal, tapi amalan dia cukup hebat.
Diikut sungguh apa yang Quran kata. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan main-main. Dah, kalau kita nak ikut sungguh Quran pada surah Fatihah, kita baca 7 kali dalam sembahyang, cukup dah. Dah, kita minta ghairi maghdubi alaihim waladdallin. Aku tambah pokok Yahudi wan Nasara, maka kita dah ikut kerja dia. Ni bangun pagi ikut kerja Yahudi kok. Tambah piti banyak kerja Yahudi. Galak Yahudi. Nama lagi bermegah-megah Yahudi. Dia apa kita ikut cara dia? Dah kali kita tambah, dah saya ikut cara dia. Betul tak? Ni nak faham Quran ni. Tu. Maka ni kita nak sedar. Kita orang beriman, Quran ni panggil hudan, petunjuk untuk kita. Sebab tu kita kena faham. Okey. Kali ikut Quran comel sungguh kita. Okey, habis itu. Kita mesti mengabdikan diri sepenuhnya kepada Yang Maha Pencipta. Siapa Yang Maha Pencipta? Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada lagi yang mencipta melainkan Allah yang menciptakan segala-galanya. Okey, habis itu. Jadi insya-Allah kita masuk khalifah. Pengertian khalifah dan sikit. Bagi lewat nak balik awal jadi dak jadi meo. Ke jadi. Start lewat berhenti awal boleh? Tak boleh. Oh, tak boleh. Ingat ke boleh ni. Kita pandai dah bagi lewat sikit berhenti awal dah kan. Dah lengah. Okey, kita tengok manusia sebagai khalifah. Allahumma salli ala Muhammad. Nombor 1 dari segi bahasa, lafaz khalifah atau khulafa atau khalaif di dalam Al-Quran disebut sebanyak 9 kali. Kita tengok apa maksud dia. Dah. Khalifah, khulafa, khalaif tadi. Kita tengok pengertian dari segi bahasa. Kita tengok yang pertama benda pengganti. Allahumma salli ala Muhammad dipanggil penguasa. Ada tak penguasa dalam kampung kita? Ada. Ada tak penguasa dalam negeri kita? Ada. Kita boleh kenal. Oh, ni yang panggil penguasa ni, pengganti ni. Itu dia. Dah, penguasa pengganti yang pertama siapa dia? Adam alaihissalam. Betul tak? Khalifah yang dilantik oleh Allah, Nabi Adam. Dah, kita siapa dia? Bani Adam, keturunan Adam. Keturunan Adam dia. Kita sebagai pengganti. Pengganti Adam alaihissalam. Jangan main-main. Kena sedar lah. Kita mari ni buat benda. Lepas tu apa lagi dia pengganti kok? Generasi penerus. Apa dia generasi penerus? Kita meneruskan perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Kita ambilkan Nabi kita lalu. Nabi-Nabi terdahulu biarlah. Kita ambilkan Nabi kita lalu. Maksudnya kita ni menyambung khija-khija Nabi. Jadi Nabi mari atas muka bumi buat benda apa? Dah, cakap berapa kali orang pekanan store. Nabi mari atas muka bumi buat benda? Ajak manusia kepada Allah. Betul? Jadi kita ni siapa dia? Generasi penerus. Maksudnya kita ni yang meneruskan perjuangan Nabi. Oh, rupanya aku ni kerja aku meneruskan perjuangan Nabi kata gitu. Nabi ajak manusia kepada Allah. Aku kena ajak lah. Manusia ajak Nabi ajak menegakkan syariat di atas muka bumi Allah, menegakkan hukum-hukum Allah. Aku kena ikut lah. Aku kena sambung lah kerja ni. Nampak? Berat kita tau. Lama ni dah kita rugi. Kita tak sambung kerja Nabi. Jagalah kita. Nak sedar. Dia panggil generasi penerus. Maksudnya kita meneruskan perjuangan Nabi SAW. Okey. Lepas tu apa dia? Pengganti. Wakil. Allahumma salli ala Muhammad. Kita ni wakil daripada Nabi. Ambil Nabi dulu. Nabi wakil daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala wakilkan Nabi kita untuk sampaikan mesej daripada Allah kepada manusia. Dia panggil utusan Allah. Faham lagi? Tu. Lepas tu Nabi wafat dah. Siapa yang jadi wakil pula? Al-ulama warisatul anbiya. Orang alim, orang tahu ni pewaris Nabi. Masuk ulama ni lagu mana? Nanti alim no baru jadi pewaris dah. Mu tahu seka bosa. Masuk alim. Ulama ni jamak bagi alim. Masuk ramai. Kalau seorang alim. Kita alim sepatah. Patah. Tahu sepatah. Balighu anni walau ayat. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Dah, kita tahu saja.
Nah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kita tahu tu contoh. Kita bukan pokok orang. Mak, mu tahu tak siapa yang mencipta langit dan bumi? Tahu kata Allah. Oh gitu ya. Sebab kita tahu apa lagi? Comel tak kalau manusia amal sungguh. Oh, comel lah boh. Lama dah masuk Islam belaka. Tapi dah kita diladakan oleh harta benda anak pinak. Betul? Sehingga lupa untuk mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, dah agak cetong. Hak tu lah. Sebab tu hamba suka sebut. Semua Quran pun suka sebut. Hadis pun suka sebut. Apa dia? Yang melalakan manusia dua perkara je. Harta benda, anak pinak. Betul atau tidak? Betul tak ni? Dua tu fitnah besar bagi kita. Kita disibukkan dengan harta benda, anak pinak je. Tanya dah buat kerja, anak kata, ya, pergi meeting. Nampak? Masa sibuk dengan kerja, sibuk kerja dah. Nah, dengan jemur kapuknya, dengan apa je. Betul lagi. Lepas tu malam nak ngaji, bini pula kata, bunyi kata, Jayang buat potongan harga bang. Jom, dia kata, kita tak pergi takut kena jerkah sawang tu. Bang, pergi kau. Faham lagi? Betul tak Quran kata? Nah, harta benda anak pinak kita yang melalakan kita daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Betul atau tidak ni? Betul. Kita kaya sikit dapat untung niaga sikit, ya ajak kamera Highland. Faham lagi? Lepas tu ajak pergi Geting, naik roller coaster. Ya. Tu kata. Kita pun dah nak ngaji. Tu baru projek dia, dah masuk projek kita lagi. Projek kita diri. Projek kita diri banyak kau. Kita pergi Phuket, kata. Saya ajak pergi Phuket. Harta benda melalaikan kita. Kalau tak ada piti boleh pergi Phuket. Tak boleh. Allahumma salli ala Muhammad. Itulah sedap tak ada pitih pada ada pitih ni. Tak ada pitih Pak Muslim. Dok laju kat lakah. Orang ajak pergi Pulau Redang. Dah berapa bayar buk apa serba dengan seller apa serba. Ada banyak kita kongsi ada 200 orang beli. Sekali makan. Allah, hamba ada 100 pun untuk beli beras untuk anak-anak dia mungkin dulu. Tengok kita. Nampak? Kalau banyak pitih ni. Beres bau. Beres bola lu. Ada harga ni melalakan kita. Melalakan kita. Dah gitu tak salah ke ambil harta banyak-banyak? Tak salah. Sebab tu arwah Turun Ni Aziz kata, mu ambillah harta sebanyak mana pun, tapi biar cerdik. Biar cerdik lagu mana? Biar harta tu bawa sampai akhirat, baru cerdik. Bisa tu. Faham lagi? Mu nak buka kedai kepuk lekar ambil 10 tim, boleh buka dah. Dah mu rezeki ada. Tapi 10 tim kepuk, kedai kepuk mu tu, biar sampai akhirat belaka. Hak tu baru cerdik tu. Faham lagi? Biar sampai akhirat belaka. Tu baru tahu. Dah lagu mana ustaz nak suruh siapa akhirat? Tu puluh tik kepuk lekor kita ni. Nampak tak? Yakni fi sabilillah. Kita gunakan pada jalan Allah. Siapa dia ni lagi? Allah hutungnya. Nampak lagi? Walaupun seria siapa ke Tuhan. Kita wika siapa ni budak-budak main basikal ni apa panggil sekali lajok. Kita tengok main merah muka. Nak main turun bukit naik bukit basikal lajok. Kita lalu ke kereta kita berhenti siang budak ni. Kita kata dia main ni makan aiskrim lagi minum air lagi. Dak pergi bacik. Berapa orang kau? Dia kata 5 orang je. Ni ambil dia siar seorang dia beli aiskrim ke air minum ni ke pandamu Kita kata kita ikhlas molek, kita mati kita akan tengok RM5 yang kita bagi. Besarnya pahala di sisi Allah. Kita akan katakan kalau ku tahu. Lagu dah setengah baru. Stupid lagu Kalau aku tahu RM5 ni sebesar ni pahala, nescaya aku boleh habis lincing piti aku. Aku tambah lagi duit. Betul tak ni? Allahumma salli ala Muhammad. Tapi oleh kerana kita tak nampak balasan daripada Allah, kita kira nak bagi orang. Nampak tak ni? Allahumma salli ala Muhammad. Jangan main-main. Kita kena sedar. Hak ni kita kena beritahu kepada manusia. Kalau kita kabur semua ni nak sedar. Comel lah. Kita ni wakil daripada Allah. Nampak lagi? Selepas pada Nabi, sahabat, sahabat tabi'in dan seterusnya kepada kita ni. Selagi dah kiamat, mesti ada wakil tadi. Menyambung perjuangan kita. Sebab tu sebelum kita mati, kita nak juga anak kita ramai-ramai pada seorang nak mewarisi kita. Nampak lagi? Menyambung pekerjaan kita. Betul tak? Ni dak semua jadi gangster belaka. Padang kita. Nampak lagi? Doktor, engineer, hak tu kita nak. Pada seorang ambut tak ada. Dah ada apa-apa. Jeng kering. Jangan main-main. Pastikan paling kurang seorang. Nampak? Biar bidak ni. Dia gitu. Ketiga kot seorang. Lagu mana pun.
Nak tan kat guli bating pun nak ikat kau seorang. Sebab menyambung kerja kita. Faham lagi? Okey. Wakil. Apa lagi pula? Pengganti dari sesuatu yang telah ada sebelumnya. Tak, hak tulis je. Tapi ulama ni nak suruh kita nampak macam-macam pasal dia sebut nama. Tak, pengganti dari sesuatu yang telah ada. Dah serupa dah dengan atas tadi. Sama je. Sebab pengarang itu dah Quran ajar je gitu. Tak, kita baca surah kiamat saja. Berapa dalam Quran? Kita hak kiamat serupa je. Tapi hak ni sebut nama ni, hak ni sebut kau ni, hak ni sebut kau ni. Betul tak? Tuhan ni bijak. Nah, sebab dia tahu dia cipta kita. Adanya kita setuju dengan hak ni, ada kita tak setuju dengan nama ni. Nampak lagi? Dengan hak tu kita rasa sendiri nama Timur saja. Padahal muka tak comel mana, tapi kerana Timur punya pasal nama kenang tak sekarang. Betul? Hak ni nama uduh comel. Nah, dah muka kita tak kenal nama. Muka macam comel, muka macam Kim Kardashian dah. Comel, tapi dah nama kita tak kenal lah. Sebab tu bila kita ngaji Quran kita faham. Sebab arwah tu guru ni Aziz, dia kata apa nak surah kiamat banyak dalam Quran. Nama berbeza. Inilah Tuhan nak gerak hati manusia, nak kait hati manusia, mudah kenal nama ni, akui nama ni. Mudah kenal nama ni, akui nama ni. Kenal tu salah satu. Faham lagi? Dia gitu. Ya dah. Tu aku ulama dia tiga tu. Ni tiga tu. Pengganti dari sesuatu yang telah ada sebelumnya. Itu maksud dia. Pengganti sebelum tu. Siapa? Hak paling unggul sekali, pemimpin yang paling hebat. Tak ada lawan dah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ni ganti tu. Nampak? Dari sesuatu yang telah ada sebelumnya. Jadi Nabi kita dulu menguasai dunia. Faham lagi? Tu. Maka itu kerja kita lah tu. Pengganti yang menggantikan seseorang yang lain dalam menjalankan tugas atau sesuatu urusan. Tak. Kita mati, dia adik bawa lah syarikat ayah ni lah. Bawa dengan molek lah. Jangan biar ada benda-benda usul-usul haram dan syubhat. Kita kata ayah nak tutup mata dah ni, kepuk ayah tu buat molek lah. Jaga molek. Tu kita. Tu masuk dia. Itu menjalankan tugas atau sesuatu urusan. Tak kira lah urusan apa pun. Okey, habis itu. Kita pergi yang kedua. Kita tengok lambat jalan hari ni. Serabut jangan jalan lambat hari ni, serabut lalu. Mana gitu lambat sangat. Kada derah jang perkara store. Hari ni jangan lambat jalan berat. Lengah dah aku. Okey, dari segi istilah, tadi dari segi bahasa. Kita tengok dari segi istilah pula kan. Pengertian dari segi istilah. Kita tengok. Ada beberapa istilah yang dirumuskan sarjana Islam. Apa dia? Satu jawatan ketua umum dalam negara Islam. Allahumma salli ala Muhammad. Ni parok ni. Dalam negara Islam yang bertanggungjawab mentadbir urusan dunia dan hal ehwal agama selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana agak-agak itu. Parok parok kita jadi pemimpin ni paroknya pada nisang kalau kena. Faham lagi? Nampak? Kita bertanggungjawab menguruskan urusan dunia dan agama selepas Rasulullah. Kita kena. Tak, kita kena pastikan rakyat kita semua kenal Tuhan. Kita kena pastikan rakyat kita dok lapar, dok balah, dok berebut harta. Parok dah hari ni. Sebab tu Nabi ajar kepada sahabat. Sahabat berebut dah harta. Dah. Sahabat dah berebut harta. Masing-masing tambah harta. Dah Nabi ajar gitu. Apa lagi? Sahabat tolong tak? Orang-orang susah anak yatim. Tolong belaka. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Abdul Rahman, Bi'amu, apa serba tu. Semua tolong belaka. Sehingga ada sahabat yang sanggup nyapu siapa, sanggup masuk untuk orang susah. Pemimpin. Diwarisi siapa ke Abu Bakar. Tak, kerja Nabi tu Abu Bakar ambil. Abu Bakar pergi masuk, pergi makan, pergi siapa rumah orang susah. Umar gitu juga. Masuk, pergi makan. Allahumma salli. Pemimpin tu. Kena agak-agak. Inilah bendanya. Comelnya Islam nak khabar. Islam ni comel rupanya. Baru kita sedar. Itulah yang diperjuangkan oleh para sahabat. Tu. Sehingga Khalifah Umar Ibn Aziz. Arti panggil Khulafa' Ar-Rasyidin yang kelima tu. Yang kelima. Boleh ke dia nama ulama' tu. Hebat tak?
Umar bin Aziz. Allahumma salli ala Muhammad. Dia keturunan Sayyidina Umar. Tengok lipoh wang zakat di Baitul Mal, lipoh ketika dia beritahu. Tak, sebab apa jadi lipoh Ustaz? Sebab orang tak mau fitih belaka. Orang nak infak belaka, nak pahala tak mau. Aku nak berqanaah, hidup sederhana je. Allah, dok berebut nak kereta besar. Berkatnya. Ni kata Khalifah Umar Ibn Aziz. Tapi walaupun dia hebat setara tu Umar Ibn Aziz ni, tak, sehingga dia yang kelima daripada khalifah yang 4 tu. Tak. Rendahnya diri dia, tawaduknya dia. Dia kata diri dia tu dengan Muawiyah. Kenal tak Muawiyah? Kenal. Kenal dengan cerita lah kita. Dan kita kenal melalui sirah. Betul tak? Dia kata dengan Muawiyah ni, aku dengan Muawiyah ni, kata dia nak banding. Tak? Pasir yang ada dalam lubang hidung unta dia tu tak padang lagi. Rendahnya diri dia. Bukan sebahagian, bukan macam Muawiyah. Dia kata rendahnya diri dia. Pasir yang ada dalam lubang hidung Muawiyah tu tak layak lagi aku. Rendah diri dia. Dah lawan. Setara dia tu nak lawan sahabat dah boleh. Nampak lagi? Kalau dengan Abu Bakar Umar, kohor lagi. Tu yang ambil Muawiyah je. Contoh. Tak? Inilah kata jauhnya kita dengan para sahabat. Kalau kita nak tahu dah ni. Sebab tu hamba suka sebut dalam dia. Hamba kata kalau kita ni ustaz ni macam hamba cayang ni, dah air kaki tu kenali tak tahu. Tahu air kaki tu kenali. Kalau tak ada air kaki berat kita. Kalau ada air kaki boleh tahan kira dah tak boleh jadi kuku pun. Tak? Begitu juga sahabat dengan Nabi. Sebab tu sahabat nak jadi sebahagian daripada diri Nabi kalau boleh. Betul tak? Kalau tak ada air kaki Nabi, jeng kita. Tak, sahabat kita air kaki ulama sudah. Apa? Tengok cakap orang-orang Terengganu kita. Air kaki, rendahnya diri dia ulama dulu. Dia kata kita ni air kaki Tok Kenali tak ada. Allahumma salli ala Muhammad. Betulah nak jadi macam Tok Kenali. Tak, rendahnya jiwa dia. Padahal dia alim. Umar Ibn Aziz ni tak ada dah. Apa lagi? Tapi dia rendah diri. Macam Imam Syafi'i rahimahullah. Gitu juga. Dia alim. Dia ceritakan oleh Nabi sebelum dia dah. Nabi cerita dah. Apa lagi? Nah, tapi dia kata hak parang dalam neraka tu aku. Tak apa kata. Rendahnya diri dia. Kita hak tak ada ilmu lawan Tuhan nak masuk surga Firdaus. Mondek muka mu. Apa lagi? Bapa ulama merasa rendah diri. Hak parang dalam neraka tu aku kata. Allahumma salli ala Muhammad. Di mana hati dia duduk di sisi Allah. Rasa rendahnya diri. Sebab tu orang kenal Allah ni, dia tawaduk, dia merendah diri. Dia rasa diri dia begitu jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita nak. Jadi kalau boleh pemimpin hak gitu, ya Allah. Ni sukanya kita. Bila nak dapat pemimpin yang baik, kena baik juga. Sebab pemimpin yang baik akan lahir daripada kalangan yang beriman. Akan lahir pemimpin yang beriman. Kalau kita pakai lawan Tuhan belaka, Tuhan balas bala kita, dia akak pemimpin yang jahil. Baru kita akan rasa hara. Hak kita akak ke? Hak tindak kita, hak kita akak ke? Hak kita pakar ke? Ke tak? Tang tahu kita aku tak pakar. Patah mukamu. Mana kita mau bodoh? Betul tak? Sebab kita bodoh, sebab kita derhaka kepada Allah, Allah Ta'ala akan hantar kita pemimpin yang zalim. Macam mana nak suruh kembali balik comel? Kita kena takwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan ganti pemimpin yang zalim kepada pemimpin yang adil. Yakin dengan Allah. Jadi macam mana nak baik, malah kita baiki kita lah. Baiki ikut Tuhan je. InsyaAllah akan naik pemimpin yang adil. Tu gitu. Jangan main. Rakyat ni cepat lupa, cepat lupa mak rakyat. Sebab tu ketika zaman Khalifah Ali, zaman Ali jadi khalifah, orang tanya Ali, orang kata, hai Amirul Mukminin, apa kau zamanmu meretah dak manusia jadi jahat, kata kau. Serba dak kena dak poteka gini-gini. Dia kata zaman Khalifah Abu Bakar dak gitu pun. Dak gitu molek je. Jadi Ali jawab kena, kalau mu nak tahu sebab apa zaman Abu Bakar meretah dak molek, sebab zaman Abu Bakar meretah rakyat dia macam aku. Faham lagi? Zaman aku meretah rakyat jahat macam mu gitu. Sebab tu jadi hara. Betul tak ni? Ni. Begini kita nak ambil pengajaran hari ni. Dak pelik lah. Nampak? Kerana di sini intipatinya kita kena bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu barulah lahir pemimpin yang adil. Tak ada dah cara lain.
Kita pakat anak bini kita taat perintah Allah. Lepas tu cuti kampung taat perintah Allah. InsyaAllah. Kalau kita fikir dari segi logik, dari segi adat pun, contoh. Buat contoh mudah je kita ngaji ni. Okey. Macam dalam kampung tu, orang jahat berlaku. Orang jahat berlaku, jahil berlaku. Lepas tu dalam kampung, mesti satu kampung mesti ada pemimpin tau. Jadi jahil berlaku, naik orang adil ke naik orang jahil? Naik orang jahil dah, jahil berlaku. Kita latih set-set kita kau. Dah set kita jahil macam kita kau. Dah naik, dia tipu lah kita. Ada muka mu. Faham? Dia akan tipu mu kau. Mu pun salok dia. Nak buat lagi. Tu kata. Bila naik pemimpin, salok pemimpin. Dah, pemimpin. Kau mu naik kau. Tapi bila comel berlaku dalam kampung tu, kita pun latih seorang pemimpin. Kau kalangan kita. Jadi comel tau. Comel, mudah je ngaji. Faham lagi? Dah, beres lah tu. Jadi melaku mana nak buat ni bab pemimpin? Kita baiki kita. Maka akan naik pemimpin di kalangan kita yang bertakwa juga. Tu hak Nabi ajar. Comel lalu. Ubah itu. Okey. Tu khalifah. Okey, hak ni dia kata, orang yang menggantikan, ni ayat terang ni. Orang yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan hukum-hukum syarak. Allahumma salli ala Muhammad. Itu tugas pemimpin. Melaksanakan hukum-hukum syarak. Haram tetap kabur haram. Apa? Makruh tetap kabur makruh, wajib tetap kabur wajib, sunat kabur sunat, mubah kabur mubah. Kita dah sambung. Maka kita nak kabur suntik kampung kita. Mengenal Allah ni hukum dia wajib. Ayat lalu. Menuntut ilmu fardu ain hukum dia wajib. Kita kena kabur. Kalau kita pemimpin. Lagi. Ni. Masing-masing lah. Sebab tu bila kita ada ilmu, insya-Allah kita sedarlah. Kita kenal lah. Baru aku tahu rupanya agama Islam. Kita boleh tengok lalu hak mana betul, hak mana salah. Nampak lalu dengan ilmu yang Allah Taala ajar. Faham lagi? Kita boleh tengok lalu. Kita akan kenal hak dan batil. Maka dengan ilmu kita dapat mengenal hak dan batil. Mudah susu lah kenal kebatilan. Sebab siapa yang ajar kita? Allah Taala ajar dalam Al-Quran. Maka kita lebih mengenal hak mana batil. Orang nak dicucuk hidung itu, orang nak tipu kita. Mudah usah tabur lah lagu mana pun. Faham lagi? Tak ada benda itu. Kita kenal. Maka kita nak sedar. Sebab tu Nabi tidak dimakan. Walaupun dipujuk oleh Abu Jahal. Beri tawar harta benda, tawar isteri, tawar pangkat, Nabi tak ambuh. Nabi kata aku tak akan berhenti sebab ini perintah daripada Allah. Nampak? Ada Nabi berhenti? Tak ada. Sehingga Abu Jahal tak nak buat benda dah. Tawar orang puang tak ambuh, tawar pun dah kita bunuh lah senang. Nampak lagi? Nak bunuh Nabi pula. Nabi berhenti tak daripada dakwah? Tak juga. Inilah kata. Sebab Nabi dakwah tu kerana perintah Allah. Itulah kita nak sedar hari ni. Tak usah kira lah. Orang WPT berapa pun, tak kira. Nampak? Tak tukar. Tetap kita royak hak benar. Faham lagi? Itu perjuangan Nabi SAW. Diwarisi oleh ulama'. Sebab tu ulama' tak takut selain Allah. Ulama' kerja dia tak takut. Nak kena igat, nak kena bung, nak kena kerak 14 kawan damung. Faham lagi? Janji dia tidak khianat dengan amanah Allah. Yang perlu disampaikan mereka akan sampaikan. Nampak? Mereka tak takut. Dia gitu. Okey. Melaksanakan hukum-hukum syarak. Allahumma salli ala Muhammad. Bila masyarakat kita faham hukum syarak, sedap. Masa sejak doa tu. Nampak? Bini kita tahu hukum syarak. Sejak siap. Haram je kau tok lelaki. Tidak je kau. Tok lelaki pula haram buat nyanyi ke bini. Apa lagi? Comel. Comel dah tahu hukum hakam. Apa lagi? Tu. Bini pula aku dah tutup kepala haram ni. Comel tak tadi? Comel. Melaksanakan hukum syarak. Comel kalau kau ikut hukum syarak. Kerana ambil jual kepuk tak nipu. Bahkan lagi ada mel dah hukum syarak. Ni tipu. Kita beli ikan kerek kita beli tau. Kena beli ikan, beli buah kerek kena lebong kan ni. Kita kata dah tambah ni nak comel Lalah dia sapu kat dalam balik rumah, masang mani buruk ada dia capu. Bagi kali ikan bini kita kata bang gatal tangan ni ada buruk ni teh.
Capu punya. Ni nega. Mui makan anak bini mu. Berat mu. Ni orang nega. Kalau ada hukum syarak, haram. Tak ada tipu orang. Tak baik. Apa lagi? Aku jual, aku nak wi yang terbaik sekali kau orang. Sebab sunnah. Apa? Yelah ni. Sunnah wi yang terbaik kepada orang. Nah, ni kita susu hauduh masuk sikit-sikit. Siapa aja. Faham lagi? Kita takut rugi tau. Dah aku dak capu-capu rugi ni. Siapa nak beli dah ni? Faham lagi? Allah boleh ganti anytime. Bila-bila masa. Ar-Razzaq tadi yang memberi rezeki. Dah kan nak ganti rezeki mu dak boleh dia buat bumi boleh. Faham? Mu tak ada dia buat boleh ada. Dah kan apa nak tambah rezeki mu dak boleh. Faham lagi? Tu nak yakin dengan Allah. Ikan hak buruk tu banyak lagi kucing hak lapar. Pergi lah cari batu nang ke cabar tiga ke belambok. Kucing tak ikut makan. Pergi lah ikan mu hak buruk. Lain siapa? Faham lagi? Kita tengok ni nampak rugi. Dia dah nampak tak ada pulangkan orang jual ikan. Nampak lagi? Banyak anda Tuhan akan balas. Tidak sedar. Pergi lah cari. Start motor patok dah gagal. Tak sungguh. Kita tengok mak rempik. Apa pernah jumpa mak rempik? Kita kata mak rempik kaki lompat motor apa serba. Dia pergi makan kucing. Rutin harian dia. 3 pagi dia pergi makan kucing. Ramai panggil kucing kenal dia. Sapa motor dia. Kucing mari. Dia pergi makan. Allahumma salli ala Muhammad. Ada suatu tempat, suatu masjid. Kamu balik pada Kota Baru. Dari kabar saja ni. Faham lagi? Allah kejut hamba. Hamba cakap dengan abuk hamba ni. Hamba kata mulia dia pada kita ki. Kita kucing kita tak boleh makan kata. Ni kata dia kita tengok. Tak? Tu kata hati manusia ni ada hak molek baik. Betul tak? Tu kata mulianya kerja dia. Mungkin dengan hak tu dia masuk surga pun tak tahu. Betul tak? Itulah kita tak yakin dengan Allah. Pernah tengok tak cerita KL Gangster? Jai. Ambus setuh nak nangis tau. Tengok Jai. Apa? Kan dia balik pada kakak dia. Kan dia berhenti budak tengok tidur kaki 5. Mu pernah tengok kan? Tak. Dia berik. Dia konah mula dia seluk pitih dia. Dia tok dalam kocek budak tidur kaki 5. Mungkin hak tu dia masuk surga. Faham lagi? Kalau ikhlas sungguh kerana Allah, mungkin dengan waktu dia akan berubah, akan bertaubat. Kesang daripada sedekah. Infakmu kerana Allah sungguh boleh mengubah peranganmu daripada jahat jadi molek. Ni kata. Sebab tu jangan bakhil mengerjakan kebajikan. Jangan bakhil. Mungkin Allah Ta'ala pandang hak tu, Allah Ta'ala boleh ubah peranganmu jadi molek. Ni kata. Bakti pada binatang apa serba. Itu menyebabkan kita jadi baik. Nampak lagi? Menyebabkan kita bila masuk syurga Allah. Jadi nak masuk syurga Allah, jadi jahat, jadi berubah jadi baik. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Sabit dia, makan kucing dia. Allahumma salli ala Muhammad. Biar kita nampak benda-benda gitu. Jangan main-main. Boleh berhenti tak? Derah pula. Ni baru sedap. Tadi lambat main, ni derah. 20 minit dah derah. Kata. Sebenarnya duk mana sebenarnya lambat derah ni? Duk kita tau. Bukan duduk di jang, duduk di kita. Sebab tu di pada masa kira orang jahat dia bahasa lambat. Bahasa lambat orang jahat. Orang baik adalah sekejapnya. Betul tak? Ya tak? Contoh, masa kita sakit gigi nak pergi klinik, kita tunggu nak tulis nama, nak daftar tu kita rasa matang ke 100 jam. Padahal sekejap je. 2 orang je duduk depan kita. Tapi kita rasa lambat sangat ni. Kita kata, betul tak? Sebab kita sakit. Begitu juga pada masyarakat lagi. Bila kita dalam keadaan azab, kita rasa masa tu lambat berjalan. Seksa kita. Sebab tu jangan main-main. Jangan deraka lah. Jangan deraka ke Tuhan. Nampak lagi? Seksa sangat kita lagi. Tu. Sakit gigi atas dunia pun kita rasa susah gelisah dah. Hak tu hamba tak tahu nak cerita kerana kita tak pernah pergi tu. Cuma kita yakin dengan apa yang Nabi beritahu. Tak? Sebab Nabi tak pelawak. Tu je iman kita. Kita boleh percaya ni benda hak tak nampak kita boleh percaya. Dia panggil iman. Nampak lagi? Dia panggil iman. Kita boleh yakin benda kita tak nampak. Dia panggil benda iman. Kalau benda nampak cokoh dah, dia tak panggil iman hak tu. Iman ni kita boleh beriman benda yang tak nampak. Kita boleh percaya. Dia panggil iman. Tu hebat. Tu orang beriman. Jadi kita hari ni dalil kita orang beriman kan lagu mana? Kita buat perkara-perkara yang menyebabkan kita masuk syurga. Walaupun syurga tu kita tak nampak. Panggil iman. Sebab tu peringkat-peringkat iman tu ada ketinggian iman. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Okey. Habis itu
Jadi insya-Allah lah panjang umur diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala kita sambung dalil-dalil Al-Quran. Mana kau kata kita ni sebagai khalifah apa semua ada dalam Quran kita belaka. Dalil-dalil dia ada di dalam Al-Quran. Tu. Kita orang beriman wajib percaya dengan Quran. Okey, insya-Allah. Panjang umur diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala kita sambung mana? Dalil-dalil Al-Quran mengenai tugas manusia sebagai khalifah. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam.